Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Untuk hari ini saya akan memberi satu taklimat berkenaan dengan tugasan kerja khusus EDUP 3053 iaitu tugas teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar PISMP SEM 1 dan tahun 2, SEM 1 tahun 2 2020. Jadi semua pelajar dikenaki dengan betul-betul apa yang akan saya perkatakan ini supaya tidak terkeliru. Okey, yang pertama, tugasan kerja khusus untuk tahun akademik Ogos 2020. Jadi tugasan ini membawa markah 70% daripada keseluruhan markah. Yang 30% lagi adalah peperiksaan. Mungkin take home exam dan take home exam lah saya rasa. Okey, untuk tugasan kerja kepada tugasan kerja khusus, senario dia pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melibatkan proses perancangan yang rapi, aplikasi teknologi yang bersesuaian untuk menghasilkan media serta penggunaan media sistematik. Ia melibatkan penguasaan pengetahuan teknologikal, pedagogikal dan kandungan oleh pendidik TPSK. Jadi tugasan projek ini bertujuan untuk menyediakan pelajar untuk penguasaan kemahiran merancang, menghasilkan dan menggunakan media pengajaran untuk mata pelajaran di sekolah. Okey, 3 perkara yang penting. Yang pertama merancang, kedua menghasilkan, yang ketiga menggunakan. Dan rancang, buat dan guna. Dan dia terdiri pada 3 kaedah pentafsiran lah. Okey, kita tengok selepas ni. Okey, objektif kerja khusus ini yang pertama, pelajar dapat menghasilkan video berunsur pendidikan yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, menghasilkan satu penulisan akademik yang membincangkan pemilihan model reka bentuk pengajaran untuk tujuan sama ada penghasilan media pengajaran ataupun pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan yang ketiga, membuat pembentangan berkumpulan menunjuk cara penggunaan media pengajaran yang dapat diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang ketiga ini ada usaha PDL yang berkaitan dengan subjek TSLB 3063, TSLB 3073, TSLB 3243, PIMK 3063, PIMK 3073 dan BMMB 3073. Okey, ini secara ringkasnya dan bentuk jadual. Itu tugasan, 3 jenis tugasan dalam tugasan EDUP 3053. Yang pertama, tugasan projek penerbitan video pendidikan bermula pada 21 September 2020 hingga 14 Oktober 2020. Yang kedua, penulisan esei bermula 21 September 2020 dan berakhir pada 27 September 2020. Dan yang ketiga, pembentangan yang ada unsur MPDL bermula pada 28 September 2020 dan berakhir pada 9 Oktober 2020. Pastikan anda pelajar-pelajar sekalian tengok tarikh mula dan tengok tarikh akhir kena hantar. Jangan hari terakhir baru beritahu, tak sempat lah apa, tak ada masalah, tak ada alasan diterima. Okey, untuk tugasan 1, penghasilan video pendidikan, iaitu 40%. Apa yang kena buat? Menghasilkan satu klip video dengan menggunakan pendekatan penceritaan dan atau penerangan. Kita buat satu klip video menggunakan pendekatan penerangan atau bercerita. Suatu proses lah. Tentang suatu proses berdasarkan tema ataupun kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran meja ataupun elektif anda. Boleh pilih meja ataupun elektif. Tapi kena beritahu. Contohnya, kalau pelajar-pelajar pendidikan jasmani, PJ,
major PG ataupun elective PG, mengambil satu kemahiran dalam DSKP, contohnya cara menendang bola. Jadi pelajar boleh menghasilkan satu video berkaitan menendang bola daripada mula sampailah pelajar tu dapat menendang bola. Okey, jadi untuk tugasan ini ialah tugasan individu menghasilkan skrip video. Jadi sebelum buat video, kita kena ada skrip video. Okey, macam mana buat skrip? Saya rasa dah belajar dengan pesara masing-masing yang mengandungi maklumat ringkas termasuk lakaran, visual, durasi dan narasi. Dan skrip video perlu ditaip dan dicetak. Durasi video tidak melebihi 5 minit. 5 minit saja, tak lebih-lebih. Dan menggunakan pelbagai elemen multimedia. Gabungan media-media lah elemen multimedia tu. Dan sekiranya anda menggunakan klip video orang lain, tidak harus melebihi 30 saat dan pastikan menyatakan penghargaan kepada orang yang kita ambil bahan dia tadi, sama ada video ataupun penulisan. Okey, seterusnya menggunakan aplikasi penyuntian video yang sesuai. Itu wajib lah. Macam mana kita nak buat video kalau tak ada aplikasi penyuntingan. Okey, dan video yang diterbitkan pastikan dalam bentuk yang boleh dibaca oleh aplikasi operasi Windows, sama ada bentuk MP4, MPEG ataupun WMV dan sebagainya lah. MOV pun boleh. Okey, seterusnya yang 10, memuat naik video terbitan ke YouTube. Upload ke YouTube, kemudian dapatkan embed kod dia. Okey, serahkan softcopy video dalam bentuk CD atau DVD. Jadi untuk tugasan ni, yang pertama, hasil dia kena hantar ke YouTube, dapatkan embed code dan kena pastikan dia burn CD atau DVD. Okey, seterusnya, tugasan kedua, penulisan esei sebanyak 20%, iaitu menghasilkan satu penulisan esei yang membincangkan pemilihan model reka bentuk pengajaran. Model reka bentuk pengajaran. Model reka bentuk ni ada pelbagai seperti antar pelajar, model Azure, model AD, model Carry dan sebagainya. Untuk salah satu senario berikut. Jadi kita ambil model itu, kita guna dalam salah satu senario. Pilih mana satu. Yang pertama, penghasilan bahan pelajaran multimedia interaktif. Penghasilan bahan pembelajaran multimedia interaktif atau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pilih salah satu, gunakan model tadi, masukkan dalam kita punya tajuk. Okey, dan untuk tugasan ini secara individu, dan panjang esei tadi tidak melebihi 700 patah perkataan. Dalam dia mengandungi ilustrasi sama ada jadual, tabel, gambar dan sebagainya. Dan senarai rujukan tadi pastikan dalam bentuk APA. Okey, tugasan yang ketiga, pembentangan tugasan kumpulan, iaitu soalan dia berpandukan RPS lengkap dengan BBM mengikut kehendak subjek major masing-masing. Maksudnya kalau major kita TSLB ataupun PM ataupun BMM. Sediakan pembentangan dengan menggunakan persembahan elektronik. Mana kehendak subjek nak buat apa, alat tadi kita bentang dalam bentuk persembahan elektronik. Jadi tugasan ini adalah tugasan bukan individu, iaitu berkumpulan. Minimal dia bertiga. Tapi kena bincang dengan pensyarah subjek kelas masing-masing, sama ada dia nak 2 ataupun 3. Okey, dan jangka masa persembahan 30 minit saja dan termasuk soal jawab selama 10 minit. Okey, dalam pembentangan tu mesti menggunakan media visual dan dalam dia ada induksi, menerangkan tajuk, menyampaikan cerita, dan masa pembentangan tu berusaha melibatkan pendengar. Dan yang terakhir, membuat rumusan atau penutup. Masa pembentangan itu sila sediakan bahan persembahan sebagai bukti untuk pemakahan.
Okey, seterusnya panduan pelaksanaan projek, skrip video, penulisan akademik, esei dan rujukan dapat ditaip dan dicetak mengikut spesifikasi berikut. Yang pertama, font Arial saiz 11. Kedua, jarak antara dia 1.5 dan menggunakan kertas A4 berwarna putih kecuali muka depan lah. Video perlu dihantar dalam bentuk CD ataupun DVD. Kalau kita hantar tu, sediakan sarung dia. Sarung tu ada tajuk, maklumat-maklumat lah. Tajuk, nama pelajar, option, nama kod option serta embed code juga ditulis dalam sarung. Dan juga pastikan dalam pembukaan CD juga ditulis tajuk video dan nama pelajar. Okey, tugasan 1 dan 2 perlu dihantar dalam fail plastik ataupun folder lah. Dengan mengandungi butiran berikut: nama institut, program, kod dan nama khusus, nama pelajar, nombor IC pelajar, kumpulan mana, nama pensyarah, tarikh penghantaran. Dan lampiran dia pastikan ada di SKP berkenaan, ada rujukan dan ada borang maklum balas kerja khusus. Ini boleh dapatkan daripada pensyarah masing-masing. Okey, seterusnya yang keempat untuk tugasan 3 sebenarnya. Tugasan 3, bahan persembahan, tujuan bahan persembahan tadi perlu diserahkan semasa pembentangan tadi. Ataupun selepas pembentangan pun boleh, tak ada masalah. Dan projek yang dihasilkan adalah asli dan tidak dibenarkan plagiat atau meniru. Tugasan ini membawa markah 70%. Okey, dalam kita menghasilkan tugasan itu, ada kriteria-kriteria berikut yang boleh diberi untuk tugasan yang baik. Yang pertama, keseluruhan pengolahan menunjukkan keaslian produk yang dihasilkan. Ini terutamanya untuk video tadi adalah asli, bukan kita copyright daripada mana-mana. Yang kedua, berkeupayaan pemikiran yang bernas, kreatif dan inovatif dan perancangan organisasi dan menghasilkan video yang bersesuaian dengan kandungan dan kemahiran mata pelajaran sekolah. Kita kreatif lah nak bina video tadi. Yang ketiga, pembentangan kumpulan menunjukkan penglibatan dan kerjasama antara ahli. Pastikan kerjasama antara ahli ada dan penguasaan untuk menyampai menggunakan teknologi dan isi kandungan kita yang bernas. Dan yang keempat, penulisan akademik perlu menunjukkan istilah, gaya penulisan serta contoh yang tepat dan kematangan kita berhujah untuk menyampaikan apa yang kita nak sampaikan. Okey, itu sahaja taklimat kita pada hari ini. Sebarang masalah boleh dirujuk kepada pensyarah yang terlibat untuk subjek EDUP 3053. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.